القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Pada malam ini, saya akan menyampaikan beberapa kisah seram. Pada malam ini, saya nak test. Saya guna webcam. Saya nak tengok okey ke tak kualiti dia. Kalau tak okey, saya akan buat macam biasalah, rakam guna handphone. Dan pada malam ini ada mungkin 2 atau 3 cerita je lah yang saya nak ceritakan. Ikutlah, takut nak cuba-cuba buat guna webcam pula kan. Jadi pada malam ini saya nak menyampaikan adalah kisah-kisah yang saya nak bacakan. Jadi anda kena dengar dan teliti, dengar dan hayati kisah yang saya nak cakap, yang saya nak ceritakan ni. Jom tanpa buang masa, kita teruskan dengan kisah yang pertama, bertajuk Surau Hospital. Okey, aku mulakan dengan kisah aku dan pengalaman ibu aku. Ibu aku, untuk pengetahuan anda, berusia 49 tahun. Ibu aku, memang banyak pengalaman dengan entiti yang kita gelar makhluk alam sebelah ataupun makhluk halus. Sebab apa? Sebab hijab ibu aku terbuka. Okey, kisah bermula. Time tu ibu akulah, dia bekerja dekat satu hospital ni, hospital swasta dekat Sabah. Ibu aku ni adalah ketua dalam bidang pemakanan pesakit. Itu je lah apa yang aku faham. Aku tak tahulah apa nama hospital dia yang lebih detail ataupun lebih saintifik. Dikatakanlah ibu akulah dekat hospital ni, ibu aku selalu ternampak kelibat. Tapi dah alah bisa tegal biasa. Dan ibu aku buat donor je lah. Sebab benda tu takkan kacau kalau dia orang tak tahu kita boleh tengok dia orang. Jadi tips dia adalah walau apa pun berlaku, pura-pura tak nampak. Adalah satu hari ni, ibu aku kan, dia habis kerja lewat. Sebab dia tengah duk check list makanan seimbang untuk para pesakit. Waktu tu dah pukul 11.56 malam. Jadi ibu aku ni dia tak semayang isyak lagi. Nak dijadikan cerita, ibu aku pergilah ke tingkat 5. Tingkat 5 ni ada bilik besar yang dijadikan surau. Lepas settle ambil wuduk dalam bilik mandi yang ada dalam bilik tu, ibu aku mula solat. Angkat takbir, Allahu Akbar. Korang boleh bayang tak? Sebuah bilik air yang besar dan lapang, hanya ada dihamparkan sejadah dan beberapa almari untuk letak telekong dan Al-Quran. Ibu aku ni dia saja tak nak switch on lampu bahagian belakang lah. Hanya bahagian depan je, iaitu kawasan dia solat. Dia tak nak buka banyak lampu. Dia hanya buka dekat tempat yang dia nak solat tu je. Kenapa? Tu aku tak pasti. Mungkin bengong sangat kot, banyak sangat Swiss. Main teka je, teka lalas, yang itu yang hidup. Berkemungkinan lah. Jadi ibu aku cerita, waktu dia solat, dia rasa macam diperhatikan. Tapi ibu aku malah nak layan sangat. Dalam surau tu, ibu aku seorang je tengah solat. Waktu ibu aku dah sampai rakaat terakhir lah, ibu aku dah baca tahiyat akhir, At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Lepas tu dia bagilah salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan bila dia sapu
dia sapu muka dah habis bagi salam tu kan. Ibu aku kaku. Kenapa? Kerana waktu dia tengah kaku tu, ada dengar bunyi mendengus. Aura yang dingin dah mencengkam tubuh ibu aku. Slow-slow ibu palingkan kepala ke arah depan. Kat sini muncul lembaga hitam besar, duduk berlutut, bertemu lutut. Ini adalah simbolik, perkataan simbolik yang membawa maksud benda tu depan ibu dia. Mata dia merah, badan dia berbulu. Ibu aku nampak sangat jelas. Jadi ibu dah tak dapat bergerak. Dia dah kejung. Jadi dia terpakulah tengok mata makhluk tersebut. Jadi ibu aku pun kuatkanlah semangat nak baca ayat kursi. Okey, bila dah rasa badan dah boleh bergerak, terus ibu aku berlari keluar daripada surau. Tak pakai kasut pun. Dan lari dalam keadaan bertelekung, yang masih elok yang ibu aku pakai. Jadi ibu aku berlarilah dengan pakai telekung, berlari dekat lift sampai tekan butang lift nak turun macam. Muka dah cuak lah. Bila pintu lift tu buka, ting, doktor dan nurse yang ada dalam tu semua terkejut tengok ibu aku ni. Kenapa? Siapa tak terkejut buka-buka perempuan pakai telekung terus depan pintu lift. Jadi ibu aku masuk dalam lift dengan tergesa-gesa. Jadi ada doktor Cina ni lah tegur, "Ayah Amoy, kenapa lu pakai ini telekung pergi luar?" Terkejut saya. Ibu aku hanya senyum dan tundukkan kepala. Bila sampai je kat tingkat 1, ibu aku terus masuk bahagian dapur. Sekali lagi, semua orang dekat ruang dapur tu pun terkejut. Jadi ibu aku pun pergilah dekat bahagian office dia. Barulah dia tanggalkan telekung dan ambil beg tangan dan sepasang selipar Jepun yang memang ada dekat pejabat ibu, yang disediakan untuk ibu aku pergi tandas. Dulu ibu tak pakai tudung lagi, jadi ibu pun dengan segeralah balik ke asrama hospital yang disediakan untuk para pekerja. Ini baru yang ringan-ringan je. Sebagai pembukaan aku bercerita, buat kata orang tua-tua, dia orang lagi banyak makan garam. Jadi ada kisah seterusnya yang aku ingin sampaikan. Apa yang pasti, ianya wujud. Okey, itulah dia kisah yang pertama. Kisah tentang surau hospital. Seram. Bayangkan semayang seorang-seorang, lampu dah letak buka. Lampu buka tapi tempat yang kita solat tu je kan. Bayangkan gelap belakang kita ni kan, tempat yang kita semayang tu je yang cerah. Yang lepas habis semayang tu, tiba-tiba datang makhluk alam sebelah depan mata. Okey, jom kita tengok kisah yang seterusnya. Okey, kisah kedua bertajuk Air Mandian Jenazah. Okey, kejadian ni berlaku pada umur aku 13 tahun. Kira tingkatan 1 lah ataupun form 1 lah. Okey, di sini adalah detik permulaan di mana dengan izinnya aku diberi special bakat yang istimewa, iaitu aku boleh tengok makhluk gaib ni, tetapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masih segar tau dalam ingatan aku ni. Tarikh tu arwah atuk aku meninggal 17 hari bulan 12 2007. Ada satu call datang menyinggah ke telefon bimbit ibu aku. Aku yang tengah seronok main game dekat laptop ibu aku tengok ke arah ibu, dan aku boleh tengok wajah ibu aku berkerut, muka dan air mata yang menitis keluar dekat pipi dia. Aku terus henti main game dan aku cuba nak pergi dekat ibu aku yang sedang menangis. Aku waktu tu pelik dan tertanya dalam hati, apa yang berlaku? Serentak tu
ibu aku terus switch tutup telefon dia kan, end call lah. Dan dia pusing dekat aku, dia kata, Mat, Mat, atuk dah meninggal. Ibu, kalau atuk dah meninggal, siapa yang telefon tadi? Atuk sakit apa? Ibu aku hanya duduk diam. Diam. Dan asyik melayan air mata dia yang laju mengalir ke pipinya. Persoalan aku masih tak dijawab, disebabkan ibu aku yang diam membisu. Mat, Mat, siap-siaplah, kita pergi rumah atuk kejap lagi. Ibu aku berkata dengan nada sedih untuk memecah kebisuan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, rumah aku dan rumah atuk aku taklah jauh, daerah yang sama. Dalam kereta yang dipandu oleh ibu aku pun diam membisu. Ketika itulah adik perempuan aku duduk dekat belakang, cuba duduklah air mata ibu aku yang terus mengalir. Bila sampai dekat rumah atuk, ada banyak kereta dekat halaman rumah. Ya, aku cam kereta tu semua. Ia adalah milik kereta-kereta yang parking dekat halaman rumah atuk aku tu adalah milik pak saudara dan mak saudara yang dah sampai awal. Ibu aku terus keluar daripada kereta, naik ke rumah. Rumah ni adalah milik arwah atuk aku yang dibina sendiri. Aku ikutlah ibu aku daripada belakang. Dan aku dah tengok ibu aku pun dah duduk dekat tepi jenazah. Jenazah arwah atuk aku tu lah. Jadi di atas permintaan nenek aku, beliau nak jasad arwah suami dia tu dimandikan dalam rumah tersebut. Kesemua anak-anak nenek aku, iaitu pak saudara dan mak saudara, juga akur dengan permintaan beliau. Minta maaf saudara. Aduh, baru lepas makan nasi. Jadi aku hanya tengok je daripada jauh di saat jenazah arwah atuk aku dimandikan di atas rumah. Dan air dia tu pula lalu di celah-celah papan rumah. Betapa nakal dan jahatnya aku waktu tu. Aku masih ingat game dekat laptop. Ya Allah. Dan alhamdulillah, arwah atuk aku selamat dikebumikan pada jam 5 petang. Malam tu semua buat tahlil arwah, jemput orang kampung lah, orang surau kampung. Tetapi dalam kepala aku ni masih terfikir, menyesal tak bawa laptop nak main game. Aku bercakap bersendirian lah. Jam dah pukul 9.30 malam. Jadi semua ahli dalam rumah ni dah tidur. Macam-macam lah. Ada yang tidur ada yang tidur kat ruang tamu, ada yang tidur dekat kerusi, ada yang tidur atas sofa, dan ada sebahagian dalam bilik. Pendek cerita, memang penuh lah manusia dalam rumah nenek aku oleh anak dia. Aku pula memilih nak tidur di atas kerusi sofa. Sebelum tidur, aku tiba-tiba terbayang cerita hantu yang aku tengok dekat laptop tempoh hari, Momok 3. Terbayang pula hantu putih tu cuba cekik aku. Akhirnya aku terlena. Tiba-tiba ada bunyi handphone aku. Beep, beep, beep. Bunyi satu notification daripada telefon bimbit Nokia 6280. Aku terkejut. Jadi dengan terkebil-kebil aku buka mata nak tengok, siapa pula yang message pagi-pagi ni? Aku nak tidur ni, siapalah pula ni? Aku mengomel bersendirian. Serentak tu, bertalu-talu message masuk dalam telefon bimbit aku. Aku tengok bersepah masuk message daripada awek aku yang tengah message. Jadi dengan berat hati sebab mengantuk, aku pun buka lah. Jadi dia katakan, awek aku ni dia katakan dah dari pukul 2 petang tak message, tak call. Aku pun tekan button off untuk silent ataupun switch off handphone aku. Settle esok lah aku nak tidur. Kacau. Itu adalah bebel aku. Okey, bila aku nak sambung tidur balik, masa tu lah rasa nak terkencing. Jadi aku bangun dengan perasaan marah. Time ni lah nak terkencing. Jadi dengan rasa malasnya aku bergerak. Dalam cahaya samar-samar, aku berjalan melintas segala mak pak saudara sepupu yang tengah tidur nak pergi ke dapur. Sempat aku usik sepupu lelaki aku yang tengah nyenyak tidur. Aku ambil tangan dia dan aku pukul dekat alat sulit dia. Aku tergelak kecil bila tengok reaksi dia.
wajah dia agak berkerut macam. Jadi senak kot. Lepas dah buang hajat, aku singgah kat peti ais nak tengok. Kok lah ada air sangkuit baki malam tadi masih ada. Memang seronok. Rupanya memang ada. Penuh satu jug. Jadi aku minum lah. Tak guna cawan. Orang kata tongok aje. Tiba-tiba aku dengar macam ada bunyi percikan air. Macam ada orang minum air kuat. Macam gok. Jadi aku terfikir, siapa pula minum air bunyi kuat-kuat pula ni. Tapi aku cubalah nak dengar betul-betul dari mana bunyi tu datang. Ya, dapat. Bunyi tersebut datang daripada bawah rumah. Aku cari suis lampu belakang rumah. Dengan beraninya aku pergi buka pintu belakang. Waktu tu tak fikir langsung bab-bab hantu ni. Aku ingat mungkin pencuri. Slow-slow aku turun ikut bunyi misteri tersebut. Gelap. Tak ada apa-apa pun bawah rumah. Tetapi bunyi orang minum air tu masih ada. Jadi aku buat keluar handphone aku. Kan? Aku suluh bawah rumah. Aku gerak slow sambil tangan menyuluh ke bawah rumah. Tiba-tiba aku tersuluh sesuatu yang aku sendiri tak tahu. Apa benda tu? Bila aku tengok betul-betul, nak describe dia, badan dia besar, berbulu, lidah dia menjeling, mata dia merah, pandang tepat ke arah aku. Tangan aku masih suluh. Dia suluh. Tangan aku memang masih suluh tepat dekat arah benda tu. Benda tu meluru laju ke arah aku sampai aku rasa mata merah tersebut setengah meter daripada aku. Okey, kalau ikut daripada gerakan kepala dia, kalau mengikut gerakannya, kepalanya bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan, seolah cam sesuatu. Tiba-tiba pandangan aku gelap. Aku sedar bila ibu aku jiruh air kat muka aku. Terus aku bangun dan aku nafas terjungak-jungak. Jadi bila aku dah sedar tu, barulah ibu aku, ayah ngah aku cerita. Mereka jumpa aku terbaring bawah rumah. Jadi aku ceritalah benda yang aku kena tadi tu. Ayah long segera pergi bawah rumah. Alangkah terkejutnya, pakcik aku ataupun ayah long aku ni, dia terkejut. Ada air bertakur bawah rumah. Jadi mengikut kata ayah long aku, yang datang minum air tu, air lebihan mandian jenazah tu adalah jin. Menurut daripada cerita aku. Dan sejak daripada hari tu aku demam seminggu. Masih aku terbayang rupa makhluk tersebut. Okey, untuk pengetahuan semua, di sinilah permulaan kisah aku dapat keistimewaan dapat tengok makhluk gaib ni. InsyaAllah masa terdekat aku akan share kisah-kisah yang selanjutnya memandangkan umur aku dah mencecah 24 tahun. Okey, itu adalah kisah yang kedua, air mandian jenazah. Seram lah. Berani dia pergi buka pintu, jenguk bawah rumah. Kena-kena ada makhluk alam sebelah tengah minum air. Apalagi benda tu macam terancam lah. Mungkin dia ingat orang tu nak ganggu dia kan. Setengah meter. Okay, jom kita teruskan kisah ketiga. Kejap. Okey, ini dia. Kisah seterusnya. Basement KLIA. Okey. Kerja aku kadang-kadang membuatkan aku balik sampai lewat. Walaupun syarikat penerbangan tempat aku bertugas ada bagi transport, tapi aku lebih suka untuk drive sendiri ke KLIA kerana jarak rumah aku hanya 15 minit je daripada KLIA ataupun Kuala Lumpur International Airport lah, iaitu Taman Mawar dekat Salak Tinggi. Dah 2 tahun aku kerja jadi pramugari. Banyak macam cerita seram dah pernah aku dengar tentang KLIA. Maklumlah dulu tapak dia adalah tempat orang asli. Sampai sekarang masih ada penempatan orang asli yang dijaga oleh
Jabatan Al-Ehwal Orang Asli ataupun JHEOA dekat sekitar Sepang. Okey, kisah seram bermula pada pagi tu. Aku kena call untuk flight destinasi yang singkat. Mungkin ada kru yang MC. Jadi pramugari ataupun pramugara yang standby akan dipanggil untuk ganti tempat kru tersebut. Tugas hari tu aku buat macam biasa. Maklumlah, hanya penerbangan dalam negeri je. Jadi tak memerlukan aku untuk night stop di mana-mana. Jadi kerja aku ni berakhir agak lewat. Oh ya, aku datang ke tempat kerja dengan drive sendiri ke KLIA dan pagi tadi lot parking agak penuh. Jadi terpaksalah aku parking dekat bahagian yang agak jauh daripada kebiasaan, iaitu dekat basement. Okey, kelesa kuning aku parking dekat basement, letak kereta dekat bangunan yang bertentangan dengan KLIA, iaitu bangunan MTB. Aku dah tak ada pilihan dan terpaksa letakkan kereta di tempat yang agak lengang. Cuma ada beberapa kereta yang lalu di situ. Jam dah pukul 2 pagi. Aku pun melangkah malas kepenatan nak pergi dekat kereta dengan menarik beg troli aku. Malam tu menyengat sejuk dengan penghawa dingin menusuk sampai ke tulang. Aku pun melangkah longlai dan menekan lift ke basement. Tatkala pintu lift basement terbuka, aku tengok ke arah kereta aku. Jauh dan hanya tinggal beberapa je sisa kereta dekat basement tu. Ada lampu basement yang berkelip-kelip. Terbuka tutup macam lampu disco pula. Aduhai, lemahnya. Jadi aku tariklah beg aku. Sunyi, cuma ada dengar bunyi detak kasut dan troli aku je yang memecah hening basement. Tahu kan bunyi troli kan? Troli beg beg roda yang orang bawa baju tu. Diseret bunyi macam tu lah. Tak reti nak buat. Okey, tatkala beberapa langkah aku nak pergi dekat kereta, aku dengar bunyi ketak, ketak, ketak. Bunyi kasut tumit tinggi. Ya, ada orang kat belakang aku. Bila aku menoleh, tak ada orang. Aku berjalan lagi, bunyi lagi, tak, ketak, bunyi yang sama. Jadi aku pun jalanlah laju. Aku mempercepatkan langkah aku untuk sampai ke kereta. Jarak dia dah lebih kurang 50 meter. Ya Allah, dugaan apalah pula ni. Bunyi sepatu tumit tu dan bunyi sepatu tumit tinggi yang ikut aku kedengaran sama. Dia bunyi serentak. Jadi adakah ini aku yang berilusi ataupun memang betul dia ikut aku? Aku masih belum pekak lagi. Aku berhenti. Bila aku pandang, tak ada siapa-siapa. Tapi daripada ekor mata, aku tengok macam ada bayang melintas. Waktu itulah aku rasa macam aku diperhatikan oleh seseorang. Mulut aku ni dah mula melantun ayat-ayat kursi. Jadi bila aku tengah baca ayat kursi tu, sayup-sayup aku dengar macam ada orang ketawa. Dia ketawa macam tu. Aku terpaku sekejap. Apakah dugaan ni, ya Allah? Jadi aku pun cepatlah langkah aku kan. Handbag, tas tangan aku buka, aku cari kunci. Dah bimbang dah. Bimbang pelas bercelaru dah menguasai diri. Bahu aku tiba-tiba rasa dia tepuk. Aku tak indah lah. Aku kumpulkan segala sisa kekuatan yang ada. Aku buka pintu kereta. Aku campak beg troli aku kan dekat tempat duduk penumpang sebelah. Aku ambil nafas macam. Jadi aku buka dashboard. Aku ambil CD ayat Quran. Rasa tenang kejap. Jadi aku mula warm up enjin kereta dan terus keluar daripada basement tu. Bila kereta kelisa aku meluncur nak belok ke arah luar basement, aku tengok ada satu tusuk tubuh lengkap berpakaian seragam pramugari. Merah, berwarna merah, baju seragam pramugari tu yang misteri tu. Tapi masalah dia, baju dia macam daripada zaman dulu. Dia berdiri dekat satu sudut. Aku terus bertahan dan aku menenangkan diri aku supaya semuanya terkawal. Dan tak semena-mena, daripada dia duduk statik,
Dia menerpa, dia terbang macam wah gitu. Hui. Dia menerpa dekat sisi kereta aku. Hui, wajah dia mengerikan. Dia renung aku tajam. Jadi aku dah betul-betul hilang daya. Dah tak ada kekuatan lagi dah. Aku cuma tengok je kat depan. Alhamdulillah, gangguan tu dah berhenti kat situ. Aku terus drive ke tempat yang ramai orang. Aku tengok ada ramai pemandu teksi dekat aras bawah bangunan KLIA. Jadi aku berhenti kejap dekat tempat teksi tu. Jadi bila ada geng teksi kat situ, rasa lega. Tapi mata aku masih lagi tengok ke arah pokok yang merimbun dekat tepi bangunan parking tu. Aku tengok susuk tadi tu masih ada kat situ. Apa yang patut aku buat? Jadi aku ambil handphone Nokia Butterfly dan aku terus call boyfriend aku. Dia jawab macam orang yang baru bangun tidur. Dan aku suruh dia datang ke LA. Waktu tu aku tak berani lagi nak buka pintu kereta. Walaupun ada pemandu teksi sedang menyembang-nyembang dan merokok. Ya aku penat, ya Allah, aku penat. Aku tengok lagi dekat rimbunan pokok tadi. Hilang. Dan aku mengucapkan syukur. Jadi, apakah ilusi aku tadi? Adakah ilusi tadi tu? Apakah tadi ilusi atau kebenaran? Nak kata ilusi, yes, betul-betul berlaku. Dia memang menerpa dekat tingkap kereta aku. Malam tu, kereta aku adik boyfriend aku bawa. Dan aku dihantar balik oleh boyfriend aku. Bila sampai dekat rumah, boyfriend aku ada tanya, B, kenapa ni B? Nampak pucat je. Ada benda ke? Tak ada apa-apalah. Aku cuma jawab penat dan tak ada apa-apa. Saya jawab macam tu je. Sebab aku tak nak dirisau. Jadi aku masuk ke rumah yang aku tinggal bersendirian. Aku tak ada housemate. Rasa lega bila ada dalam rumah. Bila aku fikirkan kejadian seram tadi berakhir macam tu je. Okay, ni time aku mandi. Aku bersihkan diri, lampu bilik air dimatikan dan dihidupkan seseorang daripada luar. Lampu bilik air dimatikan dan dihidupkan seseorang daripada luar. Ada orang main Swiss. Ya Allah, dugaan apa kali ni? Pedulikan je lah. Aku pun terus mandi, membersihkan sisa buih sabun dekat badan aku. Aku ambil tuala dengan cepat dan balut tubuh dan rambut aku. Aku buka laci, aku buka CD ayat Quran. Bergema ayat Al-Quran menyelinap dekat ruang tidur aku. Dan tiba-tiba grill jendela dekat bahagian tiba-tiba grill jendela boleh dibuka. Yang ada solek macam digegar seseorang dengan kuat. Maksudnya dia dengar bunyi orang bunyi pegang mangga macam keletung-keletang, bunyi macam tu lah. Jadi ditambah pula dengan hilai tawa. Telah membuatkan aku jadi takut. Tubuh aku yang masih basah aku balut dengan tutur dan aku berkelubung. Semakin deras pula gerai tu degar. Gedah. Dan hilai tawa tu semakin bergema lagi dekat luar. Duk berlawanan dengan pantulan ayat suci Al-Quran yang aku mainkan. Aku hanya mampu pejam mata. Malam tu aku rasakan begitu panjang bila lah nak siang. Wajah di basement parking tadi dah kembali muncul dalam fikiran aku. Lembaga itu datang lengkap berseragam, pramugari merah macam orang dulu. Mata dia menjigil, lidah dia sedikit terkeluar. Mata dia menjigil macam seramnya, ya Allah. Hanya itu je lah aku mampu cerita. Tiba-tiba sayup kejauhan dengan azan. Tubuh aku masih basah. Aku buka selimut aku slow-slow. Jadi untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya waktu aku diganggu tu, sebenarnya aku datang haid. Jadi inilah punca dia. Berkemungkinan lah ini adalah punca kenapa aku diganggu oleh makhluk tersebut. Okey, itu sajalah kisah daripada aku. Minta maaf andai pengalaman aku ni agak membosankan anda semua. Aku bukanlah penulis yang bagus, tetapi wajah ngeri, detak kasut, tepukan dekat bau, berserta hilaian dan gegaran grill kat rumah aku tu memang seram. Keesokan hari dia aku jumpa ustaz nak pulihkan semangat bila dah habis kejadian tu. Lepas ni aku rela naik
pengangkutan awam. Aku naik public. Aku lebih rela naik public transportation daripada drive sendiri ke KLIA. Kejadian berlaku dalam tahun 2003. Okey, selepas kahwin dengan boyfriend aku dah berhenti kerja. Aku buka bisnes sendiri. Okey, KLIA sesungguhnya menyimpan 1001 cerita dan misteri. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. 3 kisah. Ui, seram-seram belaka. Dan kisah-kisah ni aku ambil daripada Fiction Shasha. Saja nak test webcam ni HD ke tak, kan? Kalau tak puas hati dengan kualiti, saya sambung balik rakam guna phone lah. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang dah dengar kisah ni. Kalau tak seram minta maaf ya. Aku cuma nak test webcam ni je. Aku nak try buat webcam. Aku nak try guna webcam pula. Sebab kalau pakai handphone, RAM penuh. Susah. Pakai webcam ni senang. Laptop je kan. Terima kasihlah kepada anda semua yang dah support channel Misteri Horror ni daripada awal aku buat channel Misteri Horror ni. Dan sampailah aku dah cecah 816 subscriber. Alhamdulillah. Bagi tepuk tangan sikit. Terima kasih kepada anda semua yang support. Betul-betul lah anda ni. Saya tak tahulah nak balas jasa baik anda macam mana. Kan? Kepada yang masih belum, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.